Siapanya recording? Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera diucapkan kepada semua ahli-ahli panitia sains, guru-guru sains, guru-guru STEM ataupun guru-guru STEAM SKRPR Jalan Astana. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kesudian hadir. Kesudian hadir ke majlis perkongsian ilmu ataupun perkongsian amalan terbaik ataupun LDP kita yang dibuat khas untuk perkongsian tentang IBSE. Apa itu IBSE? Nanti kita akan ketahui selepas ini. Baiklah, bagi saya pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kesudian hadir, atas masa yang diberikan, yang diperuntukkan untuk pada petang ini. Okey, jadi bagi memulakan program kita, kita berdoa Al-Fatihah dan bagi guru yang bukan Islam, berdoa mengikut kepercayaan sendiri. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sekarang terima kasih di atas kehadiran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ni. Okey, kerana lebih lagi banyak perjumpaan kita akan adakan selepas ini, memandangkan slot IBSE ni adalah slot yang agak panjang mengikut pengalaman saya dan guru-guru sains di negeri Sarawak melalui kursus yang baru dijalankan baru-baru ini. Dan PPD Kuching merupakan PPD yang pertama menghabiskan kursus ini. Ia dijalankan selama 4 hari. Bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Jadi dapat bayangkan betapa kerasnya anggota badan yang bila diduduk lama sangat tu, bahagian the bottom part tu. Okey. Jadi saya akan cuba sampaikan maklumat kepada guru-guru sains semua dengan cara yang termudah, dengan cara yang termudah untuk difahami. Dan mungkin kita tidak akan melibatkan sampai 4 hari kerana ada juga perkongsian yang akan dilakukan secara manual di dalam grup panitia sains kita. Dan tapi tetap juga saya akan mohon komitmen dan respon daripada guru-guru mengenai tugasan-tugasan yang akan dijalankan, dan kita akan bincang lebih lagi dalam grup kita. Cuma ada serta perkara saya akan bagi tahu melalui perkongsian melalui slideshow dan perkongsian Google Meet ini. Okey, jadi adakah semua telah pun bersedia? Kalau semua telah pun bersedia, saya akan kongsikan slide yang pertama pada hari ini. Kalau bersedia, raise hand semua. Okay, thank you very much. Okay, saya akan share screen yang slide kita pada hari ini. Okey, yang pertama ialah slot pengenalan kepada IBSE. Perkara pertama yang mungkin terfikir, apa itu IBSE? Iaitu Inquiry Based Science Education. Itu adalah maksud IBSE. Sebenarnya IBSE ini adalah pendekatan yang telah lama guru-guru sains guna pakai sebenarnya. Tanpa kita sedari, kita memang mengaplikasikan IBSE ini, Inquiry Based Science Education. Okey. Cuma sejak beberapa kebelakangan tahun ini, lately kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia mula menekankan konsep STEM ataupun menekankan aspek STEM dalam pendidikan, di mana apabila melihat kepada data ataupun kedudukan negara kita Malaysia dalam ranking STEM, ranking PISA di peringkat dunia, ranking negara kita agak rendah
Itu menunjukkan tahap penguasaan ataupun pemikiran saintifik pelajar-pelajar di negara kita masih lagi berada di tahap yang membimbangkan. Maksudnya belum lagi setara dan setanding dengan negara-negara barat dan negara-negara jiran kita. Jadi kita kajian ataupun pendekatan IBSE ini merupakan satu pendekatan yang dipropose oleh penulisnya Laman Alapat, merupakan berwarga Perancis. Jadi negara kita pun banyak merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan negara itu, bagaimana mereka menjalankan IBSE dalam pembelajaran mereka dan disesuaikan mengikut acuan negara kita, negara Malaysia. So IBSE, rational and aims. Jadi apakah rationalnya? Saya akan pergi secara ringkas. Okey, yang ini yang paling penting. Yang ini yang paling penting, apakah objektif of this session? Pada kali ini saya berharap guru-guru SKRPR, apa yang paling penting bila nak tahu adakah anda faham atau tidak slot pertama ini, anda telah mengetahui bahawa you already achieve this objective, which is to further understand IBSE. What is Inquiry Based Science Education? Okay, why IBSE? Mengapa IBSE? Before 1900 most educators viewed science primarily as a body of knowledge that students were to learn through direct instruction. John Dewey ni beritahu, one criticism of this perspective contended that science teaching gave too much emphasis to the accumulation of information. Menyatakan kita ni terlalu memberi banyak penumpuan terhadap pengumpulan maklumat. Dan tak ada pun kita mengajar murid tu sebagai sains sebagai a way of thinking ataupun attitude of mind. That is the keyword. Not enough to make sure science as a way of thinking sebagai satu cara pemikiran dan attitude of mind dan sikap minda itu sendiri. Okey, dan ini saya tak nak teruskan. Ini dilakukan perkongsian mengenai ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu mengenai pentingnya tentang ilmu ini ataupun pentingnya tentang konsep inquiry. Okey, science is walaisa mahfiz. Maksudnya sains sebenarnya ilmu yang diaplikasikan, bukannya diingat. Di mana kita tak, saya sendiri tak dapat nafikan, kadang-kadang ada perkara saya paksa murid saya menghafal. Menunjukkan konsep IBSE itu kurang di situ kerana tiada pemikiran saintifik, tiada minda ataupun sikap saintifik di situ. Yang ni ada bahasa Cina, nanti boleh suruh ibu bapa mentua Ivy baca nanti mungkin. Tulisan Cina di sini, tulisan apa lagi? Okey, sekarang saya mohon kerjasama cikgu. Boleh tak cikgu-cikgu tuliskan perkataan engagement, tuliskan individual work dan tuliskan 3 jadual ini saja. Jadual KWL dengan cepat sahaja. Okey. KWL, dan di akhir kita hari ini saya akan minta seorang cikgu berkongsi apa yang telah diperolehi. Okey, sekarang hari ini saya nak cikgu tulis KWL, tuliskan bahagian K sahaja, iaitu what you already know about IBSE. Apa yang awak cikgu-cikgu dah tahu tentang IBSE, mungkin daripada saya ke, mungkin daripada pembacaan internet ke, mungkin daripada kawan-kawan kongsi ke. Itu cikgu isi kolom K dahulu. Cikgu isi kolom K dahulu ya. Tuliskan guna tangan. Nanti saya akan minta tolong cikgu ambil gambar dan kita share dalam grup Telegram kita. Jadi fasa pertama fasa engagement. Kalau cikgu perasan ada ditulis di situ engagement. Engagement ini adalah merupakan fasa 5E dalam penghasilan RPH dalam IBSE. Sambil-sambil itu saya ceritalah. IBSE ni menggunakan sistem 5E untuk menghasilkan RPH. Jadi bila saya dah tanya kepada pihak PPD dan JPN menerangkan tiada paksaan untuk cikgu-cikgu menyediakan RPH menggunakan sistem
5E, 5E ni. Tetapi untuk pengetahuan cikgu, kalau IBSE memang IBSE menggunakan RPH 5E di mana ia digunakan oleh cikgu-cikgu di peringkat sekolah menengah. Memang digunakan sekarang. Kalau kita compare RPH kita dengan RPH sekolah menengah, majoriti cikgu sekolah menengah menggunakan RPH 5E. Yang pertama, fasa pertama engagement. Macam kalau dengan kita Needham phase. Kalau kita menggunakan sistem Needham, NEEDHAM. Kita punya RPH yang biasa tu, engagement ialah apa? Introduction set ataupun set induksi. Kalau 5E, ia dipanggil engagement. Okey. Dah cikgu? Boleh saya minta respon seseorang cakap dah. Okey, boleh tak share apa yang awak telah ketahui? Boleh tak saya minta seseorang bagi tahu apa yang telah diketahui tentang IBSE? Salah ke betul tak ada masalah? Boleh saya minta kerjasama Rizmi? Turn on mic kejap. Okey, bagi tahu apa yang Cikgu Rizmi dah tahu tentang IBSE. Are you there, Rizmi? Project. Apa? Project. Project. Okey. Terima kasih Cikgu Rizmi. Siapa lagi yang nak berkongsi apa yang K? Apa yang maksudnya dah ketahui tentang IBSE? Apa? Wow, Rizmi. Mi dah bertukar kah? Madam Lina jawab teh. Madam Lina jawab TK. Okey, projek. Okey, Madam Lina, terima kasih. Okey, student ada lagi tak yang nak berkongsi? Apa yang anda faham? Maksudnya prior knowledge. Apa yang awak ketahui, cikgu ketahui tentang IBSE sebelum ini? Student centered. Okey, student centered. Very good respon. Lagi? Okey, sekarang cikgu dah tulis di bahagian K tu. Cikgu tulis pelbagai perkataan cikgu-cikgu. Sekarang kita pergi ke bahagian W. But W maksudnya, what else do you want to know about IBSE? Tuliskan sekarang. Maksudnya, apa yang cikgu nak tahu tentang IBSE ni? Apa yang nak cikgu tahu? Apa dia? Apa-apa Yes. kah? Apa-apa sahaja. Tadi apa yang anda ketahui tentang IBSE? Yang W ni, what else? What else do you want to know about IBSE? Apa lagi yang anda nak ketahui tentang IBSE? IBSE ni apa? Macam manakah ia dijalankan? Macam itulah konsep soalannya. Apa lagi yang awak nak tahu lebih lanjut lagi? Okey. Kami engkau di ada 5E. Okey, betul. Jadi Cikgu Fadlina nak tahu tentang what is 5E. Okey. Bagaimana dengan Cikgu Mas Mulyani? Nak mengetahui tentang apa W ni? Boleh Cikgu Mas Mulyani kongsikan? Kak Bina. Kami ngajak kita orang seperti betul-betul pada dalam bengkel yang 4 Kita dalam hari. kelas. Okey. Bagaimana dengan Cikgu Jeremy? soalan. Okey. Cikgu Jeremy ada perkara yang nak diketahui tentang IBSE ni? Kesesuaian untuk murid tahap 1. Okey, kesesuaian untuk murid tahap 1. Okey, very good. Ada lagi siapa yang nak berkongsi? RPH, contoh RPH macam ni. Okey, jadi Cikgu Rejmi lah. Cikgu Jeremy ingin mengetahui bagaimanakah RPH-nya. Okey, betul. Ini memang sesuatu yang logik yang akan rasa mewujudkan keinginannya. Jadi di situ pun dah menunjukkan ada unsur-unsur IBSE dalam diri cikgu semuanya. Dan ruangan L itu kita tak dapat isi sekarang kerana ia akan diisi selepas kita pelajari IBSE semuanya. So kalau cikgu perasan tadi kita bahagian engagement. Fasa kedua kita dah masuk bahagian exploration. Eksplorasi ataupun aplikasi fasa penerokaan. Exploration. So what are the other aspects of IBSE that you would like to know? Fill up column W in the KWL chart. Ini dipanggil KWL chart. Okay, kita dah fasa exploration. Yang L tu ialah nanti kita baru dapat kongsikan. Okay. Sekarang masih fasa exploration. Yang ni saya dah suruh cikgu buat. Okay. Dan maksud L tu ialah apa sebenarnya? What we learn. Actually what we learn. Meaning to say what you have obtained from this IBSE course at the end of this course nanti. Okay. So ini dipanggil KWL chart dalam IBSE. Okay. So di bahagian fasa seterusnya. Sekejap saya ulang balik. Fasa pertama tadi,
engagement. Fasa kedua, exploration. Fasa ketiga, explanation. Fasa keempat, elaboration. Dan fasa kelima, evaluation. So what is your understanding of IBSE by now? Let's list some characteristic of an IBSE lesson. Yang itu nanti baru saya minta ya. Okay, so sekarang saya terangkan apa maksud IBSE ni dengan selebih baiknya lah. IBSE means students progressively developing key scientific ideas through learning how to investigate and build their knowledge. This is the keyword. How to investigate and build their knowledge and understanding of the world around. They use skills employed by scientists such as raising question. Ingat, ini benda elemen utama dalam IBSE. Murid boleh mengemukakan soalan. Murid boleh mengemukakan soalan. The students are able to raise questions, collecting data, mengumpul maklumat, reasoning and reviewing evidence in the light of what is already known, drawing conclusion and discussing result. This learning process is all supported by inquiry-based pedagogy, where pedagogy is taken to mean not only the act of teaching, but also its underpinning justifications. The keyword will be, elemen utamanya, murid mampu mengemukakan soalan. Selama ni murid kita gagal ke mengemukakan soalan? Ada murid kita berjaya mengemukakan soalan. Soalannya cikgu, kacang nak kita itu. Cikgu, wangi nak kita itu cikgu, kita sedari mari. Okey. Itu pun soalan, tetapi dalam IBSE murid kita mampu mengemukakan soalan berbentuk scientific. They are able to carry out their own experiment and then collecting data and presenting their data in many ways and various ways. Okay, goalsnya. Apa tujuan IBSE ni? Melalui science education, students should develop understanding of fundamental scientific ideas, understanding the nature of science, scientific competence, scientific attitude. Yang ini yang murid kita kadang-kadang kurang sikit. Ada yang ramai murid kita bijak tapi scientific attitudes-nya tidak menyamai ilmu tahap information knowledge yang dia ada. Okay, skills that support learning throughout life, and then ability to communicate, and then appreciation of the contribution of science to society and how science is used in technology and engineering. Okay, yang ini adalah maksud science engineering practices. Yang ini saya tak nak go through. Apa maksud S sebenarnya? Dalam erti kata lain, murid bukan sahaja perlu memahami pengetahuan sains. Not only they know what is science, but they should able to apply the processes and the practical that is done by the scientists. Yang seperti mana scientists mendapatkan jawapan sebelum-sebelum ini. Okay? Science is both a body of knowledge and the processes and practices used to add to that body of knowledge. So TE ni maksudnya the goal of engineering is to solve problems. Okay, S ni bermaksud science, engineering and technology. Yang ini saya rasa kita nanti boleh kita go through, sebab saya boleh share slide ni juga nanti. Dan ini maksud STEM, the ideas about the natural world warranted by empirical evidence. Bukti empirical maksudnya, empirical evidence maksudnya bukti bernombor. Yang biasa kita buat eksperimen, bila ada jawapan berbentuk nombor itu dipanggil evidence, empirical evidence that have been accumulated over time and the processes by which these ideas have been generated. KM, systematic study of patterns and relationships among quantities, numbers and space expressed symbolically in the form of numerals and forms and warranted through logical argument. More kepada mathematics sedikit. T maksudnya the system, process and artifacts produced by human beings. E adalah interactive process, designing object, more to engineering lah. Bila kita ada IBSE ni, antara tujuannya ialah kita nak menghasilkan murid, membantu murid untuk menjadi seseorang yang boleh menghasilkan produknya. Which is itu dipanggil engineering part tu, menghasilkan produknya. Melalui apa? Melalui
inquiry yang ada dalam diri mereka sendiri. Bagaimanakah inquiry diwujud? Melalui aplikasi ataupun PDPR, pendekatan yang diterapkan oleh guru-gurunya. Okey, yang ini saya tak nak go through dan terima kasih. Kita settle slot pertama. Jadi, slot pertama ialah pengenalan IC. Okey, kita akan KWL chart. Cuma L, bahagian L part tu kita belum settle lagi. Okey, so sekarang saya akan ke slot kedua. Okey, saya akan ke slot kedua. Yang itu hari tu adalah 1 jam setengah sebenarnya. Untuk slot pertama tu 1 jam setengah pengenalan IBSE. Okey, jadi sekarang kita akan ke slot kedua, which is di mana ia sama macam apa yang kita pernah buat. Nanti saya akan minta respon seorang cikgu ni ya. Okey. Yes. Sekejap. Slot kedua. Kejap ya. I know what science is. Ada bunyi telefon office lah. Siapa yang berada di office? Oh. Okay. Alright. Okay. Slot kedua ni. Yang ini adalah elemen penting yang saya rasa sangat penting untuk diketahui, saya kongsi. Yang sederhana penting know what science is. Lambatnya loading. Okay. Ini adalah slide yang dibekalkan oleh Pusat STEM negara. Jadi dia memang berhak akan di-share kepada setiap guru dan kita masih boleh gunakannya, rujukannya untuk rujukan pada masa-masa, dari masa ke masa, from time to time. Okay. How do scientists work? Yang ni tak nak. Okay, sekarang saya cikgu-cikgu respon saya tentang task number 2 ni. Task number 2, tugasan kedua. As a group of paleontologists. Paleontologists merupakan scientists who study fossils, who have recently come across a set of fossil threads. Kak Fina, suara kita hilang-hilang Kak Fina. Ya Kak, hilang-hilang. Upgrade unifier. Kecil suara Dia dah suara TV kalau. Putus-putus. Okey, kejap. Oh ya Kak, tu dengar si. Ya, sebabnya ada banyak voice di belakang. Jadi yang mutus suara kita. Mas, dengar si Mas. Dengar. Okey dah. Tadi putus. Okey dah. Dengar. Okey, kejap. Masih pola kuih ha. Diam ada lagi tak ada. Ni tu patut lah. Sekarang, okay. I know what science is. Okay, anda ni ternyata you are a group of paleontologists called in to examine a set of fossil. Okay, sekarang saya nak cikgu-cikgu tuliskan sekarang. Cikgu-cikgu tengok kepada screen sekarang. Now, I would like you to set out what is your observation. Saya nak cikgu-cikgu tuliskan apakah pemerhatian cikgu tentang gambar yang terdapat pada permukaan screen sekarang. Okay, bear in mind, doesn't matter right or wrong, we are learning. So I would like you to state your observation. 1 minit dari sekarang. Pemerhatian cikgu. Movement of the creature. Steps. Tulis Kak Fina ha. Boleh tuliskan perkataan. Dalam bahasa Melayu boleh sih. Boleh. Ambil orang putih. Oh, Salah. salah. Okay, tuliskan slot kedua, tuliskan slot 2, tuliskan perkataan how do scientists work, lepas tu tuliskan task kedua dan tuliskan observation, pemerhatian anda. Okay, siapa sudah raise hand?
Rest sajalah. Malas nak nekan rest ya. Okey. Okey, sekarang sudah? Okey, boleh tak saya minta sesiapa untuk berkongsi apakah pemerhatian yang dia telah perolehi? What is your observation? Ya burung ya Share Kak. with us. Can I have somebody, some volunteer? Bekas And then kaki yang berbeza. haiwan. Angkat tangan, angkat siapa tu? Cikgu Rizmi? Kata Ya, Cikgu buat Rizmi, Cikgu okey. Cikgu Rizmi, okey. Okay. Kalau Cikgu Rizmi, selalunya kita dalam sains kita diajarkan caranya. Ya. From the picture, I observe that Amboi. Lakau daripada putih gambar saya perhatikan Okay. From the picture, I observed that. Yeah. Oh, tapi dalam bahasa Melayu je. Okay, up to you. Berdasarkan gambar tersebut, okay, dapat diperhatikan terdapat saiz tapak kaki yang berbeza. Okay, terdapat saya Setuju. tapak kaki yang berbeza. Okay. Terima kasih Cikgu Rizmi. Siapa lagi yang berkongsi pemerhatiannya? Okay, teruskan. Daripada gambar tersebut, from the picture, I've observed the movement of the creature and mana bekas tapak kaki Footprint. kesan tapak kaki haiwan tersebut. The track, the animal track. Step Okay. track. Okay, you can see the animal track. Alright. Okay, lagi siapa lagi? Cikgu Kelvin ada nak berkongsi jawapan? Dia check yang tulang Both animals heading towards the same point. Okay, both animals Ambil moving buang towards. terbang ni dah. Ya, Okay. buang ni lain. terbang. Okay, jadi di sini sebenarnya tugasan ini memang tricky sebab ia adalah sekejap ya, saya kena accept saya sendiri dulu. Ambil engkau burung Dia tu Kak tulang Fina. je nak. Apa? Tulang je Kak. Ambil Apa engkau jawapannya? burung terbang. Tunggu dulu kami pergi kami pun dulu. Kaki manok ya. Pergerakan. Gimana katanya? Pergerakannya berbezakah? Yang ada ya fosil fosil. Manok ni dah Oh, Manok dinosaur. Jangan bergaduh. Era. Manok dinosaur ada. Jangan bergaduh. Di sini sebenarnya anak-anak pula. Actually, the point of this task is going to teach us what is the differences between observation and making inferences. Dia mengajar kita apa beza pemerhatian dan memberi inference. Maaf ya, di rumah saya ada kanak-kanak, ada 2 cucu yang dijaga di sini. Sebab maknya positif, jadi cucu dijaga di rumah ini. Okay, so testing, what do you observe? Ada orang jawab, what do you observe? Bird. Ataupun or any other animal. Betul kan? Tadi ada yang cakap burung. Ada yang cakap haiwan-haiwan lain. Tapak kaki mereka. Bird tracks ataupun duck tracks. Animals tracks. Okay, ataupun tracks left by birds or other animals as they walk toward the same spot. So, my question for you. Can you see the birds? Can you see the birds? No. no. No, you cannot see birds. How can you tell that these tracks are left by birds? The pattern on the Bagaimana the boleh pattern nyatakan bahawa track itu dia Pengalaman pattern lalu. is the same as the bird's leg. okay, that's the pattern is the same with the legs of the Bird. animal. Melalui Cikgu Jeremy cakap melalui pengalaman, betul? Melalui pengalaman based on Pengalaman. prior knowledge and experience. Okay. Actually, this is the explanation. We cannot see birds. Statement yang bird tracks tu adalah inference. Statement tadi itu adalah tapak kaki haiwan, itu adalah inference. Sebab, so the observation will be
two sets of Two black sets. marks of different shapes and Oh. size. That will be the observation. Meaning to say, we just state out what we can see with our naked eyes macam ni lah. The first impression, not going deeply into the answers. When you are going deeply, yes, I know. Oh. Memang cikgu tu dah biasa. Mata kita cikgu sains dah, Tapi, dah terbiasa. Nah, Terbiasa tengok dia dah tahu, ya. if the Jadi? kids beri jawapannya si engkah bird tapi nyangka animal saja. Is Boleh. it okay to be accepted as observation? Boleh. Boleh. Cuma dia mendalami ya bird lah, dia cuma ada ya, animal aja. betul. Boleh tak? Ya, betul. So, inilah cara saintis berfikir. So, untuk mengajar murid kita berfikir seperti saintis, first thing we should teach them is how to differentiate between observation and inferences. Okay, so the statement bird tracks adalah inference. Itu adalah inference. Kalau observation ni ialah dua set berwarna hitam, bekas berwarna hitam yang berbeza saiz dan berbeza bentuk. Jadi apa kita nampak? Saya nampak dua benda berwarna hitam berbeza saiz dan bentuk. Maksudnya gerakannya pun antara ciri lainnya ialah gerakan mereka berlengkang-lengkok. Betulkah bahasa Melayu tu? Pergerakan mereka tidak lurus. Pergerakan yang tidak lurus. Pergerakan bercorak yang tidak lurus. Itu juga merupakan pemerhatian. Meaning to say, kita tak beritahu spesifik that is the bird tracks or animal track. Why? Bird tracks or animal tracks itu adalah inference. Okay? So boleh. So ini adalah memang kita selalu terslip. Kita tergelincir di antara observation dan inference. Okay. So yang ni penerangan lebih lanjut lagi. What can you infer from your observation? Okay, what can you infer from your observation? Bird tracks. What is it that you know about animals that is making you think this? Thinking something based on the observation is called an inference. Jadi apakah maksud inference? Thinking something based on observation. Itu dipanggil inference. So inferences are a combination of what we observe and what we already know or have experienced. Macam Jeremy cakap tadi melalui pengalaman lalu, dia tahu itulah bekas tapak kaki haiwan. Tapi itu merupakan inference. Okay, so boleh. Sekarang ini rasanya ini saja ditekankan di slot nombor 2. Okay, ini adalah nombor 2. Saya tak pergi lebih jauh. Okay, yang ini saya pergi dahulu sekejap Okay, how do scientists work? Scientific investigation use a variety of methods. Lepas tu penyiasatan saintifik menggunakan metod yang berbeza, kaedah yang berbeza. Scientific methods are diverse. There is no single method which generically applies to all scientific inquiries. Maksudnya tiada cara yang betul-betul kita tetapkan ini cara ni, ini cara ni, ini cara ni. Maksudnya dalam IBSA itu kaedahnya berbeza untuk mencapai suatu penyiasatan tersebut. Okay, seterusnya scientific knowledge. Scientific knowledge is based on humans making observation and inferences. Pengetahuan saintifik adalah berdasarkan pemerhatian dan inference yang dibuat oleh manusia. We use both observations and prior knowledge to make inferences, propose explanations. Kita menggunakan pemerhatian dan pengetahuan sebelum ini untuk menghasilkan inference. Okay, dan berdasarkan set evidence yang sama, many equally warranted answers to the same question can be inferred. Maksudnya lebih banyak jawapan inference akan didaya dihasilkan. Dan argumentation from evidence is the process by which explanation are reached. Saintis selalunya bila ia menyatakan sesuatu, mendapatkan sesuatu pengesahan tentang fakta, berlaku sebelum itu adalah argumentation from evidence. Maksudnya ada scientific argument untuk mengesahkan mengapakah bukti yang diperolehi itu adalah sesuai, betul dan tepat. Okay. So scientific knowledge is based on empirical evidence. Yang ini saya terangkan tadi, empirical evidence ialah bukti-bukti berbentuk bernombor. Empirical. The term empirical means based on experience through the scenes,
Saya ni tak nampak pula saya. Through the sense pula. Patutlah tak nampak tadi. Through the senses. Through the senses which is termed in covered by the generic term observation. Okay, the term empirical tu. Tapi itu menurut kata doktor yang memberitahu itu, dia lebih pada data berbentuk nombor. Itulah empiric. Okay. Alright, such evidence is obtained by observation and measurements melalui pengukuran. Science uses tools and technologies to make accurate measurements and observations. Sains menggunakan peralatan dan teknologi yang untuk menghasilkan pengukuran yang tepat dan pemerhatian. Okay, dan scientists juga look for patterns. Kita juga dilatih dan mesti melatih murid untuk look for patterns and order when making observation about the world. Bila kita melakukan satu pemerhatian terhadap sekeliling kita. And patterns can be used as evidence to support an explanation. Alright, yang ini saya don't want to go further. Okay, seterusnya kita akan tamat dah slot nombor 2 kita. Sekarang kita akan pergi ke slot nombor 3. Okay, slot yang pertama tadi pengenalan IPSE. Pengenalan slot kedua ialah I know what science is. Saya tahu apa tentang sains ataupun how do scientists work. Dan nombor 3, yang ini adalah My Science Notebook. Yang ini adalah My Science Notebook. Okay, jadi saya explain yang ini. Yang ini saya tahu dan saya memang confirm cikgu-cikgu dah buat dengan murid-murid cikgu sewaktu kita masih bersemuka dahulu. Waktu kita masih bersemuka dahulu, kalau boleh saya minta Cikgu Rizmi, boleh tak Cikgu Rizmi nyatakan dengan ringkas, ingat tak Cikgu Rizmi pernah berkongsi tentang journal? Ya, berkaitan dengan jurnal. Betul. Okey, boleh tak Cikgu Rizmi imbas kembali tentang jurnal yang Cikgu Rizmi pernah kongsikan pada kami dahulu? Okey, jurnal berkaitan jurnal murid akan membina jurnal setiap kali murid telah habis belajar berkaitan sesuatu topik ataupun lebih kecil. Tetapi apa yang murid tulis di dalam jurnal tu tadi berdasarkan apa yang mereka dah belajar. Jadi untuk murid tahap 1 terutamanya mereka boleh menggunakan dalam berbentuk gambar, dalam berbentuk ayat yang mudah. Sebelum ni kalau murid yang lebih macam yang lebih macam contohnya tahap 2, mereka boleh menggunakan peta minda. Tapi untuk jurnal ini tadi dia lebih bebas untuk murid meneroka apa yang mereka telah pelajari tadi dan meletakkannya menjadi sebagai jurnal tu. Macam itulah. Okey. Alright. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rizmi atas perkongsian itu. Itu adalah yang kita telah buat semasa kita masih bersemuka dahulu. Jadi sebab itu saya cakap tadi, My Science Notebook ini adalah nama yang dicipta untuk IPSE. But sebenarnya ia adalah lebih kurang sama dengan apa yang kita telah lakukan, iaitu yang tadi seperti Cikgu Rizmi kongsikan, iaitu My Journal ataupun Science Journal. Okey, sekarang saya akan perkenalkan dalam IPSE what is My Science Notebook. Okey, untuk kategori sejarahnya, My Science Notebook ini diperkenalkan oleh seorang cikgu sekolah rendah di Sabah. Cikgu sekolah rendah di Sabah. Saya akan rasanya ada maklumatnya lepas ni ya. Maksudnya cikgu itu telah mengaplikasikan penggunaan My Science Notebook ini. Bukan setakat mengaplikasikannya, cikgu ini memang membuat kajian. Bila waktu itu masih lagi ada konsep peperiksaan Bila ujian, cikgu ni menganalisa data ataupun mengkaji markah yang diperolehi sebelum menggunakan My Science Notebook ini dan selepas menggunakan My Science Notebook ini, dan cikgu itu rekodkan dan dia propose benda ni. Jadi di situlah wujudnya My Science Notebook. Jadi itu adalah maksudnya IPSE ni, walaupun kita berpaksikan daripada Perancis,
laman alapat, namun tetap juga ada acuan kita sendiri, iaitu daripada cikgu tempatan kita sendiri. So scientists keep notebooks. Itu the keywordnya, why the my science book is existing. Kenapa ia wujud? The scientist notebook is detailed record of his or her engagement with scientific phenomena. Number 2, it is a personal representation of experiences, observation and thinking. Okay, notebook benefits to student. Jadi yang ini sebenarnya adalah saya ringkaskan ialah murid tu memang menjalankan, maksudnya melakukan refleksinya. Maksudnya refleksi apa yang telah dia pelajari pada hari itu, apa yang objektif yang dia telah capai pada hari itu, apa pengetahuan yang dia perolehi pada hari itu, dipersembahkan dalam pelbagai bentuk media. Sama ada seperti yang Cikgu Resmi cakap tadi, menggunakan carta pai ke, menggunakan lukisan ke, menggunakan peta minda ke, menggunakan peta buih ke, menggunakan carta, tulisan tangan. Itu merupakan my science notebook sebenarnya. Okay, so kenapa ia penting juga? Kerana ia merupakan satu dokumentasi bagi seseorang scientist. Documentation and organized record. Okay, yang ini contoh yang telah dibuat oleh cikgu tersebut, dikongsikan untuk konsep IBSE ini. Kalau tengok daripada skrin, ia menggunakan lukisan-lukisan, okay, dan saya ringkaskan dia adalah contohnya. Contoh yang dilakukan oleh mungkin contoh daripada guru-guru yang telah submit dia punya contoh My Science Notebook. Tengok seperti kita tengok gambar, ada yang dalam bentuk lukisan, ada dalam bentuk penulisan, ada dia ambil gambar, dia ambil gambar bumi, dia tampal dan letakkan di dalam buku My Science Notebooknya. Okay, ini adalah organisation of notebooks untuk sekolah menengah. Kalau sekolah menengah, ada seorang cikgu yang saya kenal, Cikgu Caroline, SMK Kuching High, Kuching Tinggi kan, Kuching Tinggi. Memang mengaplikasikan penggunaan My Science Notebook ini. Okay, menunjukkan ini contohnya. Alright, so settle tentang slot nombor 3. Boleh? Apakah slot nombor 3-nya? Slot nombor 3-nya ialah My Science Notebook. Apa fungsinya? Murid menyatakan refleksi apakah yang diperolehi daripada pembelajaran, apakah yang telah dicapai sepanjang PDP dan dicatatkan dalam bentuk pelbagai. Dipersembahkan dalam bentuk nota, bentuk gambar raja, bentuk carta, bentuk lukisan dan segala bentuk yang murid itu boleh fikirkan. Okay, so settle slot nombor 3. Okay, terima kasih guru-guru kerana masih berada di sini. Sekarang kita akan pergi ke slot nombor 4, raising question. Okay, raising question ini, saya delete dulu yang dah sudah ni. Saya tak keliru. Sekejap ya. Slot 1 cancel. Slot 1, slot 14, slot 4. Okay. Mengemukakan soalan. Raising questions, bertanya soalan seperti saintis. Okay. Okay, yang ini memang dilema semua guru. Malahan jika kita tengok dalam SKPMG 2, penilaian guru daripada pemakahan guru, ada satu elemen di mana jika ada murid bertanya menunjukkan markah PDP itu adalah PDP yang berkesan bila ada murid mampu bertanya. Okey, tapi kita ketahui kadang-kadang murid ni raising question, ada soalannya merapu, ada soalannya berkualiti. But kita sebagai guru dah diajar di peringkat maktab, never condemn their question. Tak boleh nak cakap itu soalan tak okey, soalan okey ke tidak. But dalam IBSE, guru-guru kita sebagai guru ni, untuk mengaplikasikan IBSE ni, kita perlu terapkan budaya ini, budaya murid bertanya seperti seorang saintis. How do they question about something? And then what kind of question is that? Soalannya siapa ke itu? It must be a scientific questioning. Soalannya berbentuk scientific in order to get a result, in order to achieve, to explore something, untuk mencapai dan meneroka sesuatu penyiasatan. So meaning to say they are asking a question just like a scientist.
Okay, so for the objectives of the session, at the end of the session, participants will be able to ask as many questions as possible based on the activity. Okay, differentiate between investigable and non-investigable question. Yang ini keywordnya. Membezakan soalan boleh disiasat dan soalan tidak boleh disiasat. Dan yang ketiga, build the criteria for investigable question. Yang keempat, the non-investigable question into investigable question. Ada soalan yang investigable, ada soalan yang non-investigable. Okey, saya akan pergi ke slide-nya yang saya cipta sendiri kerana sewaktu hari tu saya present bahagian ini. Waktu saya berani cakap lebih bahagian ini. Okey, saya akan okey, jap. Kita pergi dengan cepatlah. Okey. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Saya akan pergi ke sekejap. Ifah. Sekejap cikgu. Waktu ini pula tak respon pula. Okey. Okey. Okay, upgrading. Kejap ya, saya sedang mencari slide. Nak Kak Rizmi angkat tangan no. Adakah ada apa-apa persoalan Rizmi? Jika ada apa-apa persoalan, boleh kemukakan. Rizmi ada Kita soalan. angkat tangan je Mas. Kita angkat tangan. Oh ya kah? Kejap ya. Tonggek juga. Sebut pula perkataan itu. Tonggek indah. Lupa teh. Kejap waktu inilah saya ada itu share apa nama? Share slide kepada ada seorang cikgu tanya macam mana nak present tajuk ini. Jadi dia inilah saya malas sini. Resignation. Sementara kita cari Kak Pina. Ya. Okey, untuk semasa saya menghadiri kursus PPSMI. Apa dia nama? Kursus DLP. Okay. DLP sainsnya ada dimaklumkan before ini kami diperkenalkan berkaitan dengan jurnal kan katanya. Ya. Tapi katanya Mada penceramah bagi tahu jurnal ya akan ditukarkan kepada logbook. Dia kalau jurnal benda tu tadi murid just letak macam dia kata macam tanpa tujuan. Kadang murid letak gambar saja tetapi tak ada menyatakan apa kaitan gambar tu, hanya dia sendiri je faham apa yang dia dah belajar tentang topik tersebut lah. Jadi dalam logbook sains tu tadi at least murid ada tulis di situ apa perasaan macam refleksi lah yang cikgu Safina bagi tahu tadi refleksi sedikit kan tahap 1 tadi kan. Refleksi sedikit berkaitan apa yang dia dah belajar. Contohnya murid tu bagi tahu perasaannya semasanya belajar tentang topik tersebut, ia pun dah dikira okey. Contohnya di bawahnya I feel happy sebab belajar tentang animal, macamnya pun dah kira okey. Yang ada tambahkan sedikit lah katanya supaya jurnal tersebut tak nampak macam just lukisan, macam buku lukisan macam ni aja. Yang mana lah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan konsep tu, ya sebenarnya lebih kepada mengajar murid menjadi lebih saintifik sebenarnya. Kalau sebelum tu mungkin dia dah menjadi seni saja. Tapi bila seperti ini ia dianggap kita dah mula membawa murid-murid ke arah lebih berfikiran dan bersikap saintifik sedikit. Okey, saya dah jumpa dah dia punya slide Saya kita boleh tak?
Apa dia? guide dengan olah logbook ya. Boleh. Kita Sangat guide boleh, sangat boleh. Macam darjah 1 nak, they don't know how to start. Nak, betul sih? Okay. They don't know how to Betul. start to do it. Macam contohnya macam kami tu nak, okay hari tu kita mula circle map, jom kita buat circle map. Jadi kita guide dan mula dalam journal ya. So dan yang lah apa yang mereka dah tahu dalam circle map ya, tapi ada juga yang kita guide. So they can add on. Can we do that? Boleh. Okey, Boleh. kami respon boleh. Okey, boleh. Kami respon. Kalau Okey. kalau Apa untuk untuk tahap 1 untuk logbook science logbook tu tadi guru boleh bagi macam berbentuk letak isi tempat kosong. Guru yang letak ayat tu dan murid isi tempat kosong dengan apa yang dia belajar pada topik tersebut pun boleh. Dalam bentuk jadual apa semua tu boleh. Okay, boleh. Boleh start lah. PDF pun boleh. Betul. Bagus Boleh sebenarnya. Kan? Sebenarnya yang jurnal yang tadi yang tukar pada logbook tu dalam IBSE kita panggil My Science Notebook, ia memang boleh diaplikasikan sepanjang PDPR bersemuka, PDP bersemuka ataupun PDPR di rumah sekarang. Dan saya lupa nak maklumkan tadi, IBSE bila kita dengar ia bukan hanya untuk eksperimen. Seperti yang saya cakap dalam grup kita, IBSE bukan hanya eksperimen sains saja. Ia sebenarnya merupakan pendekatan yang sesuai untuk setiap subjek. Namun paling mengutamakannya ialah sains subjek. Kemudian, adakah setiap topik itu memerlukan eksperimen? Tidak. Tetapi setiap topik boleh dijadikan IBSE. Itu punya konsepnya. Okay, so ini slot keempat, raising questions. Why? Kita bukannya cikgu yang bertanya. Cikgu memang pandai bertanya, but this is a section which is we are encouraging our students to raise question. Kita menggalakkan murid kita bertanya seperti saintis. Okay, so ini adalah what are the questions you always ask to your students. Ini biasa kan? Okay, sekarang saya minta cikgu-cikgu semua pegang pensel sekarang. Pegang pensel dan catatkan di bahagian buku cikgu, tuliskan perkataan slot 4, raising questions. Tuliskan slot 4, raising questions, mengemukakan soalan. Okey, dah? Kalau sudah, respon dah, cakap macam tu. Dah. Okay, good one. Okay, sekarang saya mohon kepada cikgu, I want you, saya beritahu situasi dahulu. Ini adalah seperti kami lakukan suatu kursus dahulu. Kami diberikan satu ketulan ais yang besar. Ketulan ais yang besar. Kemudian diberikan termometer. Ketulan ais yang besar, bulat ais ni. Diberikan termometer, kemudian diberikan pewarna, celup warna. Okay, saya ulang. Kami diberikan termometer, kami diberikan celup warna, kemudian kami diberikan torchlight. Kemudian kami diberikan garam. Kesilapan saya untuk slide saya ni, saya lupa nyatakan di situ apa bahan yang saya itu terlalu cepat nak buat slide. Okay, saya ulang balik. Ada termometer, ada celup warna lah, bahan warna, ada garam, ada torchlight. Okay. Saya nak cikgu create any question. Okay, bear in mind, not such a very, bukan soalan yang biasa-biasa. We are going to ask a scientific question. What are the questions that you can create? From these apparatus? Apa soalannya cikgu boleh cipta? Bina 3 pun boleh. 1 soalan pun okey lah. Bolehkah cahaya menembusi ais ya? Okay, very good. Catat dalam buku Cikgu Fadlina. Terima kasih atas respon itu. Tuliskan. Kemudian bolehkah cahaya menembusi ais tersebut? Okay, very good question. Lagi, okay, saya minta setiap cikgu ada 1 soalan. Okay, nombor 2. Soalan yang kedua yang mungkin muncul daripada Cikgu Mas Mulyani ataupun Cikgu Ivy. What are the questions that may arise from you by seeing this apparatus? Ini namanya fasa engagement. Apa engagement dalam bahasa Melayu? Engagement, set induksi lah. Okay. induksi kan. Pertunjangan. Okay, soalan
Apakah takat beku ais? Okay, very good question. What is Okay. the freezing point of this ice? Yes, itu memang boleh dijangka daripada murid kita. Okay, thank you Cikgu Ivy. Yang ketiga, Cikgu Mas Mulani. Jangan lupa catat ya, nanti screenshot yang ini semua saya akan collect nanti dalam grup kita. Okay, Cikgu Mas Mulani. Boleh berapa lamakah masa yang diambil oleh ais itu untuk mencair? Boleh. Any kind of question, which I said earlier, we cannot condemn the questions from the kids. Okay, berapa lamakah masa diambil oleh ais untuk mencair? Okay, 3 dah ada. How about Boleh. Saya. Miss Me? Okay, good one. Nyejua. Bolehkah serbuk pewarna melarut pada ais? Bolehkah serbuk pewarna Celup, melarut Kak, pada celup. ais? Okay, very good. Kita dah ada 4 soalan. Bagaimana dengan Jeremy dengan Kelvin? Ada tak soalan Jeremy? Adakah garam mempengaruhi suhu ais? Mi, garam saya Adakah dah, garam Mi. mempengaruhi suhu air? Okay, bagaimana dengan Kelvin? Ada tak nak? Ada. Ada garam tak Mas? Garam, adik. Si dengar pada teacher. Dengar pada cikgu lah. Jadi ini yang saya kata tadi memang the weak part of this slide. Saya terlupa letak tu. Okay, bagaimana dengan Cikgu Kelvin? Apa fungsi pencelup ya terhadap ais tersebut? Okay, betul. Thank you for the question. Okay, di sini ya kita akan tahu, di sini dipanggil fasa engagement. Meaning to say, dalam IBSE, cikgu beri je bahan ni kepada murid. Ini benda wajib dibuat. Cikgu beri je bahan pada murid, biarkan murid itu engage. Mereka mainkan dengan alat itu, mereka pegangkan termometer itu, mereka macam bertanya soalan secara individual dahulu. Mereka tulis sebanyak mana soalan yang mereka boleh cipta daripada melihat objek itu sahaja, melihat those apparatus. Okay. So engage ke explore tu? Engagement. Engagement meaning to say kita berikan Yang murid explore peluang je lah. bermain-main dulu. Lemah. Hanya boleh pegang ais, yang boleh main termometer. This is the engagement. Meaning to say we are allowing our kids to manipulate the apparatus. Engagement. Okay. Yang fasa ini kita beri murid soalan. Okay. So bila part murid tu dah mula ni, seterusnya nanti ini apa yang kami buat lah, aktiviti yang kami buat. Okay, kami main dengan termometer, buat lubang, gunakan celup apa semua, lepas tu letakkan torchlight. Okay, sekarang ni saya lupa beritahu kenapa kita buat ais ni bulat. Sebenarnya ini adalah kita panggil peristiwa bercanggah, discrepant event. Bila ada satu kajian tentang IBSE, untuk mewujudkan rasa bertanya pada murid, kita mesti cipta sesuatu situasi yang bercanggah. Maksud bercanggah ialah tidak normal. Maksudnya luar biasa daripada kebiasaan. Selalu murid nampak ais bentuk bulat. Selalunya untuk letak dalam air panas saja. Sekarang ni kita tiba-tiba Mun kan kita pada sosdaknya mengemukakan soalan nak. Ya. Adakah semua soalan yang ditanya oleh murid-murid kita perlu jawab? Tunggu dahulu. Okay, Bagus. sorry. Very good. I can see there's some impact of IBSE. Tunggu dahulu. Okay. Sekarang ya. Jadi sebenarnya apa yang saya nak beritahu dulu sekejap. Kita wujudkan apa? Discrepant event. Peristiwa bercanggah. Mereka jarang nampak tiba-tiba orang letak celup. Jadi barulah wujud. Jangan letak benda yang dah biasa nampak. This is the tips how to make the students asking a question. Panggil ending dah. Habis kah? Tonggek gila. Aduh hal. Hey, astaghfirullahalazim. Kenapa saya sebut maafkan saya perkataan itu? Recording. Tonggak kejayaan. Itulah kebiasaan cikgu. Tonggak kejayaan. Kenapalah cikgu? Recording tu nak dihantar ke PPD kah? Mati kita. Tak apa. Kerana skip. Nasib baiklah dia dua kali Gambar baru. je, gambar. Nasib baiklah ia belum terlalu tu. Okay. Mengenai persoalan Cikgu Mas Mulyani. Inilah peranan kita sebagai guru. Okay, tadi fasa engagement. Okay, fasa engagement saya tengah buka. Fasa engagement kita berikan mereka peluang bermain dengan peralatan itu. Okay, kemudian murid mencipta soalan sebanyak mungkin. Cipta soalan sebanyak mungkin. Kemudian, apakah peranan guru? Peranan guru ialah
peranan guru ialah nasib baik dia tak meragam. Peranan guru ialah kita suruh murid tu dalam kumpulan kumpul semua soalan masing-masing. Jadi cikgu tak perlu jawab. Cikgu tidak perlu jawab. Maksudnya lantik seorang ketua. Lantik seorang ketua. Can you see something on the tu? Tak ada Kejap ya. Maksudnya soalan-soalan tersebut ditulis pada kertas macam tu. Yes, betul. Kejap ya. Jadi saya ulang balik. Soalan tu semua murid cipta sendiri secara individual. Kemudian mengumpul soalan tersebut dan dalam kumpulan itu mereka akan pilih soalan mana yang boleh disiasat dan soalan mana yang tidak boleh disiasat. Ya? Hilang-hilang suara kita, Kak. Apa dia? Suara kita hilang-hilang. Oh, okey. Mungkin kita akan saya ulang balik ya. Pertama tadi fasa engagement, murid memanipulasikan peralatan sains. They are manipulating the science apparatus. Kemudian pada waktu itu juga murid mencipta soalan sebanyak mungkin, soalan scientific questioning ya. Scientific questioning, how many questions they can create based from the apparatus. Kemudian fasa seterusnya, guru-guru mengarahkan ketua untuk collect all the question from their friend, from their group members. Soalan daripada ahli kumpulan tu, kumpulkan soalannya. Kemudian mereka akan berbincang dalam grup. They will having scientific argument, perbincangan secara saintifik. Kenapa soalan ini boleh disiasat? Kenapa soalan ini boleh disiasat? Kenapa tidak boleh disiasat? So, they are going to identify, mereka akan mengenal pasti soalan yang boleh disiasat, investigable question, ataupun soalan yang tidak boleh disiasat, non-investigable question, NI, ataupun investigable question, I. Jadi saya ulang balik. Pertama, manipulate dengan bahan-bahan, main-main bahan. Kemudian membina soalan sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, kongsi semua soalan. Yang keempat, argument, scientific argument, to choose which one is the investigable question and which one is non-investigable question. Sekarang saya akan beritahu apa maksud ini. Yang ini macam biasa nampak gambar rumah kita, rumah saya kan. Tengok ini peralatan saya import daripada makmal sains kita. Yang ni dah ada improvement, dah ada peralatan diletakkan di tepi. Sebagai contoh ya. Explore-nya, penerokaannya dah settle tadi. Sekarang murid akan pergi ke possible question. Yang ini adalah berdasarkan gambar rajah yang mana? Berdasarkan gambar rajah yang ini ya, cikgu-cikgu. Berdasarkan gambar rajah yang ini. Yang ada Bunsen burner, yang ada thermometer, yang ada beaker, yang ada air, yang ada dented ping pong ball. A dented ping pong ball. So I will let you know how to change non-investigable question to become investigable question. Number one, tadi engagement, sekarang ialah explore. Explore penerokaan. Student observe the setup, then the questions generated. Wrote those questions into their science notebook. Then one question that has been chosen is written on A4 paper. Kalau dalam kursus bersemuka boleh letak atas menajong paper, lepas tu buat pembentangan ke apa ke. Seterusnya kita akan pergi ke possible question. Apa soalan yang mungkin boleh keluar daripada murid-murid? Maybe ada keluar daripada mulut cikgu juga sebenarnya. Why is the ping pong ball dented? Number two, what can we do to make the dented ping pong ball back to its original shape? Number three, how much water do we need to make the ping pong ball become rounder faster? Number four, what is the factor that able to make the ping pong ball back to the original shape? Number five, why the hot water can make the ping pong ball back to its original shape? Dan list ni akan goes on and on and on. Sebab apa? Soalan sangat banyak yang wujud daripada murid. Ingat, cikgu tak perlu jawab. Kenapa? Mereka akan cari soalan mana yang mereka nak kaji. So explain. Bahagian fasa penerangan. Phase explain. Every group presents their question which include one question is non-investigable question and one investigable question.
Okay, so nanti akan berlaku pembentangan dalam grup mereka, ada discussion. Do you agree with the question? Why? Scientific argument is expected to be held in that group. Ini adalah fasa apa? Explain. Seterusnya, investigable question. Kalau tengok warna kuning tu, itu maksud investigable question. Investigable questions adalah soalan yang boleh kita kaji, boleh kita jalankan penyiasatan. Investigable question is suatu penyiasatan yang kita boleh siasat. Kita boleh buat eksperimen untuk mencari jawapannya. That is what we call investigable question. So, daripada soalan tadi, yang ada 5 tadi tu, kita telah kenal pasti ada 3 yang investigable. Boleh disiasat. Number 1, what can we do to make the tented pingpong ball back to its original shape? Kita dah tahu dah, didihkannya. Kita dah tahu. Maksudnya kita dah tahu cara untuk menjadikannya original shape. Number 2, how much water do we need to make the pingpong ball become rounder faster? Kita boleh buat eksperimen, kita ubah kandungan air tersebut. Jadi kita tengok mana lebih cepat menjadikan bola pingpong jadi bulat semula. Then number 3, what is the factor that able to make the pingpong ball back to the original shape? Apakah faktor yang boleh menjadikan bola itu kembali kepada bentuk asal? Itu dianggap soalan yang boleh disiasat. Meaning to say, kita boleh uji, boleh buat eksperimen. Okay, but kita tak nak investigable question. Yang kita nak latih murid kita jadi saintis ialah mereka ambil non-investigable questions menjadi investigable question. Okay, so daripada soalan ini ada 2 non-investigable question. Number 1, why is the ping-pong ball dented? Okay, then why the hot water can make the ping-pong ball back to its original shape? Okay, kenapa ini dipanggil non-investigable question? Kenapa ia dianggap soalan yang tidak boleh disiasat? Ia tidak boleh disiasat kerana tengok warna kuning tu. Soal jawapannya dah tahu dalam kamus, dah ada jawapan dalam Wikipedia, dah ada jawapan dalam website, dah ada jawapan daripada Google, dah ada jawapan daripada encyclopedia. Sebab itulah ia dipanggil non-investigable question. Buat apa benda tu dah ada tertera dalam fakta. Okay, saya ulang. Investigable questions maksudnya kita boleh buat eksperimen, boleh uji. But non-investigable question ialah kita dah tahu jawapan daripada mana-mana sumber yang boleh dipercayai. Inilah, ya? Fakta. Okay, dah fakta. Jadi ini bahagian yang paling penting di mana kita wajib latih murid kita tukarkan non menjadi investigable. Bagaimana caranya? So kita pergi ke fasa elaborate. Pengembangan. Elaborate. How to turn non-investigable questions to investigable question. Okay, how can you do it? Number 1, the first step will be variable scan. Imbasan pemboleh ubah. Variables scan. Saya ulang balik. Soalan mana kita pilih? Kita pilih soalan nombor 2. Why the hot water can make the pingpong ball back to its original shape? Kenapa air panas boleh menyebabkan bola pingpong kembali kepada bentuk asal? Dah ada jawapan dalam buku. Memanglah boleh kembali kepada bentuk asal. Dah ada haba? Itu jawapan dah dijumpai. So this is a challenge. We have to ask the students to change the non-investigable question to become an investigable question. So how? First step will be variables scan. Imbasan pemboleh ubah. Okay, mari kita turning the question. Turning the question. Okay. So, kita ambil contoh. Why the hot water can make the ping-pong ball back to its original shape. Apa variables yang kita boleh jumpa? Pick variables from the selected question. So, variables yang saya jumpa, number 1, water. Number 2, ping-pong ball. Maksudnya daripada soalan itu tadi kita kenal pasti 2 pemboleh ubah. Yang pertama, water. Number 2, ping-pong ball. Okay, so macam mana cara-cara untuk mengubahnya? Cara-cara untuk mengubahnya. Okay, number 1. Okay, kita ambil belah kiri dahulu tentang variables bernama water tadi. Pemboleh ubah water. So, maybe we can change the temperature of the water or maybe we can change the type of water. Daripada soalan tadi tu yang tak boleh disiasat, kita nak tukarkannya kepada soalan yang boleh disiasat. So, cara pertama kita tambah parameter apa? Temperature, suhu. Ataupun yang kedua, we change the type of liquid. Maybe you are using oil. Tadi kita masakkan air, kita boleh guna minyak pula.
So number 2, what questions involved in changing something about water? Okay, so apa yang murid tu nak tahu? What happens if I change the temperature of water? What happens if I replace the water with salt solution? What happens if I replace the water with oil? What happens if I replace the water with sugar solution? Di sini adalah murid mencipta, membayangkan apa yang mereka nak siasat. And what happened after that? The question dah bertukar sekarang. Possible turn question. Which sekejap, biar saya padam height ni pula. Okay, so possible turn questions. Which temperature, higher or lower, will make the ping pong ball back to original shape faster? Ataupun number 2, what type of liquid, salty or water, will help the ping pong ball back to original shape faster? Ini adalah variables water tadi. Bagaimana dengan bola ping pong? Which part we can change on that ping pong ball to change it from non-investigable question to become investigable question? Number 1, maybe we can change the size of the ping pong ball. Ping pong ball tadi tu kita boleh ubah dari segi size-nya. Or number 2, we can change the thickness of the wall ping pong ball. So what is the possible turn questions-nya? So which size of ping pong ball, smaller or bigger, will back to its original shape faster? Okay, saiz kecil ke besar? Maksudnya murid itu mencipta. And number 2, thicker or thinner wall of ping pong ball will help the ball back to its original shape faster. Maksudnya mereka dah ada soalan yang boleh disiasat. Jadi sama ada mereka pilih air ataupun mereka pilih bola pingpong, akhirnya selepas ini murid itu menyiasat sendiri eksperimen mereka. So itu maksud saya ialah daripada soalan yang non-investigable question, murid sendiri yang tukar soalan menjadi investigable question dan lepas itu mereka menjalankan penyiasatan. Anak-anak pula. Okey, wahai guru-guru sekalian, sebelum saya habiskan sesi saya pada hari ini untuk ini ya. Okey. Kenapa kita berikan kuasa kepada murid? Pandai-pandai awak nak tukar, nak pilih air. Saya kata garam-garam lah, saya kata air-air lah. Kenapa kita tak boleh kacau bahagian ini? Okay, first thing first. Yang pertama tadi, untuk mencipta murid, untuk menghasilkan murid yang boleh bertanya, to create a students that able to raise a question, number 1, mereka tadi dicipta apa? Buat satu discrepant event, peristiwa bercanggah. This is the first step just now, right? That I told you. Create discrepant event. Cipta peristiwa bercanggah so that they are able to ask many questions as they can. Number 2, keyword. Berikan ownership kepada mereka terhadap eksperimen itu. That is the keyword. Berikan ownership, kepunyaan. Maksudnya kita beri bahan, murid itu bebas untuk mencipta soalan berdasarkan apparatus tu. Maksudnya itu milik mereka. That is their own question. Mereka ada kepunyaan terhadap soal itu. Cikgu, don't disturb. Cikgu hanya boleh pantau saja. That's why this can be occurred, boleh berlaku sepanjang PDP itu bila murid itu mampu mengubah benda yang non-investigable question to become investigable question by doing variable scan. They turn the question from non to become investigable question. Pertama, discrepant event. Number 2, buat soal ini, giving them the ownership of the question, the ownership of the investigation. Kita memberikan hak kepada murid untuk menjalankan penyiasatan. Barulah akan terhasil IBSE, Inquiry Science Based Education. Okay, kalau kita selalu tengok dalam buku, tak payah cerita orang lain, saya sendiri suruh murid buat eksperimen. Bila suruh murid buat eksperimen, kita tengok daripada buku teks. Tengok buku teks, buat. Okey, memang murid boleh buat eksperimen. They get the result. They obtain the data. But
that is not their own. Itu bukan hak milik mereka. Itu adalah hak milik cikgu dan kerajaan Malaysia. Mereka tolong jalankan saja. Jadi tiada kebebasan. There's no freedom of them to make their own experiment. So meaning to say, where there's no freedom, it is very hard for them to change the question from non-investigable question to become investigable question. Soalan pindah. Ya. Dalam satu nafas yang itu. Okay. Soalan lah. Kami ada Jadi soalan. untuk itu saya dah tamatkan 4 slot. Yang slot yang lain kita akan teruskan pada masa-masa yang akan datang dan kita masih ada boleh soalan berbincang. Ya, apa dia Jeremy? Nak nanya, IBSE tu nak? Ya. Kan kita dengan PBD nak, DSKP semua. Ya. Ada target-target yang perlu kita kejar certain SKP. Okey, betul. Ya, mungkin kita beri kebebasan dengan murid untuk membuat eksperimen macam tu. Kami memang setuju lah, kita bagus pola Betul. cakap macam tu. Tapi macam kan si tercapai ke lah objektif Okey. SKP ya. Alright. Okey. Ini ya. Bagus. Soalan yang sangat bagus. Memang soalan itu memang terbit daripada saya sendiri dan mana-mana cikgu memang akan terbit dari sendiri. Kerana kita di Malaysia ni, guru-guru di Malaysia ni terikat kepada apa? Silibus, DSKP. Di mana kita ada silibus yang perlu kita capai, kejar dan kemudian kita nak meneruskan dengan PBD kita dan kita memang pastikan murid itu mencapai semua tajuk itu. Okey, yang pertama. Okey. Di sinilah ia melibatkan melibatkan kita masih lagi berharap, pertama kita masih lagi berharap agar ada sesuatu dilakukan terhadap sistem pendidikan kita. Yang kedua, ia melibatkan kreativiti cikgu. Melibatkan kreativiti cikgu. Okey? Okey, kalau kita ikut kalau soalan yang nak kata tak boleh, saya ambil tajuk darjah 3, tajuk ketumpatan, density. Tajuk density, ketumpatan. Sebenarnya ia boleh menjadi soalan ownership murid itu sendiri. Di mana saya akan share dalam grup nanti, tapi macam ni lah saya ceritakan secara ringkas ya. Saya ambil topik ketumpatan darjah 3 di mana ikut buku teks, ikut arahan, murid-murid sila masukkan bahan. Okey, masukkan ini, perhatikan. Masukkan batu, perhatikan. Masukkan kayu, sudu kayu, perhatikan. Masukkan pensel, perhatikan. Masukkan batu, perhatikan. Jadi semuanya mengikut satu persatu steps daripada buku teks. Jadi di manakah konsep IBSE-nya? Di mana kita boleh jadikannya menjadi murid tu milik murid tu sendiri? Okey. Ia sebenarnya melibatkan masa yang ekstra, iaitu cikgu selepas dah habis buat eksperimen, jadi murid dah cakap, "Cikgu, apa kegunaan buah limau ni?" Okey, buah limau. Okey, saya beranggapan bila kita buat eksperimen tajuk timbul tenggelam, saya berharap cikgu ada meletakkan plastisin ataupun mungkin buah oren. Plastisin ataupun buah oren. Ini diwujudkan. Cikgu wajib wujudkan. Kenapa cikgu nak wujudkan? Sebab nak mewujudkan discrepant event. Cikgu, semua ada batu, ada pensel, ada batu, ada pembaris, ada daun, ada pemadam. Tapi kenapa tiba-tiba ada buah oren? Kenapa ada buah kasturi? Kenapa ada plastisin? Dua ini disengaja diwujudkan untuk murid itu explore more. Maksudnya mereka akan tengok, cikgu, buah oren ini terapung kah tenggelam? Terapung ke tenggelam buah oren dalam air? Terapung ke tenggelam buah oren dalam air? Terapung. Ada dua cikgu yang kita hal kirakan terapung, betul? Termasuk dalam mulut. Okey. Jadi di situ, okey, mari tengok. Di situ ada penting Di situ sebenarnya ada slide-nya sebenarnya, tapi oleh kerana kita bertanya, let's just go for it. Okey. Jadi daripada buah oren itu, murid itu cikgu cakap pada murid itu. Murid akan mungkin tanya, "Cikgu, buah oren ni terapung. Bolehkah kita jadikannya tenggelam?" Jadi wujudlah soalan di kepala murid. Saya ingin tahu bagaimana buah ini boleh menjadi tenggelam. Saya ingin tahu bagaimana buah oren ini menjadi timbul. Jadi mereka wujudkan soalan tersebut sendiri. Kemudian bila mereka wujudkan, mereka buatlah variable scan tadi. Mereka buat soalan yang investigable question, non-investigable question. Kemudian mereka buat variable scan. Kemudian mereka ubah buah oren itu. Buah oren yang bersaiz besar kah, bersaiz kecil?
Buat orang yang berkulit tebal kah, berkulit nipis? Buat orang yang dipotong kah, buat orang yang tidak dipotong? Yang mana akan mencapai keputusan? Itu maksudnya tadi, dia seperti fasa extended experiment. Dia seperti fasa eksperimen yang extended dikembangkan lagi. So di situlah berlakunya ownership of the question. Maksudnya murid itu dah mula, tadi soalan kita cikgu, sekarang untuk soalan kami sendiri. That is based on the creativity of the teacher and then based on the time constraint jugalah. Jadi itu contoh pertama, tajuk timbul dan tenggelam. Di mana jika kita tengok, kita pernah melakukannya sebenarnya. Tanpa kita sedar, we are doing IBSE. We are making the students raising question. Contoh yang kedua. Yang pertama, contoh kedua kita boleh ambil eksperimen doh darjah 6. Eksperimen penghasilan roti ataupun doh adunan yang menggunakan mikroorganisma bernafas tu. Boleh tahu eksperimen yang ada tepung, ada yeast, ada gula tu. Bagaimana ia boleh diwujudkan? Kita beri resepi kepada murid, murid buat tepung campur dengan susu, campur dengan air suam, campur dengan ini, campur dengan itu, campur semua. Kemudian murid bernama Aminah ni menjalankan semua eksperimen seperti yang diarahkan oleh gurunya. Semua dia campur. Tapi bila hasil keputusan, Aminah tidak mendapat tepung yang naik. Tak ada. The dough does not increases in size. There's no changing on the dough. Tak ada perubahan pada doh tersebut. Jadi akhirnya Aminah berfikir. Di Aminah mula mencipta soalan. Kenapa ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa saya dah buat macam semua cikgu cakap menjadi, tapi orang lain menjadi, kenapa saya tak menjadi? So di situlah menjadi hak milik Aminah. Bagaimana? Jadi Aminah boleh memilih. Aminah mencipta soalan dahulu. Aminah asking a question as many as she can. Why it doesn't expand, why it doesn't big in size. Aminah semua. Adakah tepung ini tak okey ke? Adakah gula yang tak okey ke? Jadi bila Aminah mencipta soalan, kemudian Aminah mengenal pasti non-investigable question, Aminah tukar. Macam mana contoh Aminah tukar? Oh, mungkin tepung ini yang tak okey. So, bagaimana saya boleh tukar tepung ini menjadi pemboleh ubah? So, jumlah tepung ke? Amount of flour ke, ataupun the quality of the flour ke, quality tepung ke, ataupun mungkin gula yang Aminah gunakan. Mungkin gula yang Aminah gunakan tu, dia rasa gula tu yang perlu dibetulkan lagi. Jadi bahagian mana, which part of the sugar that Aminah wants to change? Maybe the size of the sugar ke, maybe the amount of the sugar ke, ataupun maybe Aminah nak change about the time taken. So which part of the time that Aminah wants to change? Okay, so maybe the time become longer or shorter, ataupun maybe Aminah cerita hal air. The variables that Aminah choose is about the water. Maybe the temperature of the water should be changed, ataupun jumlah air perlu ditambahkah, ataupun jenis air tu boleh diubah. Okay, so itu dua soalan yang saya boleh kongsikan, dua eksperimen yang saya boleh kongsikan bahawa ia boleh menjadi IBSE yang ada dalam silibus kita. Di mana yang mungkin kekangan di pihak kita ialah dari segi time constraint, kekangan masa. Kerana kadang-kadang 1 jam untuk eksperimen actually tak berapa mencukupi sebenarnya, lebih-lebih lagi murid sekolah rendah. Tetapi that's why I said kita mungkin boleh skip bahagian depan tentu, yang bahagian yang merujuk kepada buku teks tu. Maybe you can terus ikut masa, dan jika kita dah berjumpa dengan mereka nanti, mungkin di bahagian kita terus pergi ke bahagian ownership itu. Meaning to say they are creating the question and changing non to become investigable question. So harap itu menjawab persoalan Cikgu Jeremy. Okay, so is there any more question, teachers? Fina, saya ada soalan. Ya. Adakah semua aktiviti yang melibatkan penyiasatan di dalam buku teks tu kita perlu jalankan IBSE, ataupun kita select mana yang boleh dibuat? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okay, seperti saya bagi tahu tadi, okay, subjek IBSE ni, pendekatan IBSE ni bukan hanya untuk eksperimen. Ia boleh
ia boleh ia boleh diaplikasikan untuk mana-mana subtopik, penerangan tentang fakta dan penerangan tentang fakta, penerangan tentang satu aktiviti simple kita nak bagi murid tahu tu. Jadi maksudnya ayatnya jawapannya ialah ia terpulang kepada guru yang bijaksana memilih bagaimana bahagian ini, soalan ini rasanya perlu ke tidak nak dibuat IBSE, kalau tak perlu, tidak perlu. Jadi cikgu memilih become selektif sedikit. Soalan mana yang cikgu rasa cikgu boleh ajak murid kita sama-sama explore more, they can become, mereka boleh mengaplikasikan IBSE, they can raise a question from that, activity from that apparatus, jadi untuk menjadikan mereka banyak bertanya, raising a question and making the experiment become their own. Meaning to say jawapannya ialah cikgu boleh pilih, tapi yang saya boleh cakap semua subjek, almost semua bahagian dalam ilmu ni boleh dijadikan IBSE kerana penyoalan adalah kunci kepada ilmu pengetahuan. That's why menggunakan konsep itu, because inquiry is the main important thing in knowing something. Inquiry is the main part in knowing something. Sebab tu dia cakap boleh diaplikasikan dalam setiap peringkat ilmu tersebut, nak kaji tentang fakta ke, eksperimen ke, ataupun demonstrasi ke, semuanya boleh, tapi terpulang kepada cikgu boleh select which one is the best to be for the IBSE to be applied. Okay? Okay. Jadi cikgu perlu berada di sana untuk membimbing ataupun kita boleh bagi soalan budak sendiri buat nanti. Okay. Alright. Cikgu sebenarnya dalam IBSE more to facilitator, more to kepada pemudah cara dan memberitahu dan mengawal, menjadi macam seperti penasihat. Sebab tadi kita dah beri hak kepada murid. Jadi kita dah beri hak kepada mereka, kita beranggapan that is their own question. Meaning to say you don't have any right, macam tak ada right sangat untuk interrupt. But then kita sebagai cikgu kita menghati, kalau kita tahu dia salah, kita bring them to the right track. That is your function. So budak kena record lah nanti dalam buku mereka ataupun si payah. Tetap sebenarnya dalam IBSE ni ada bahagian experimenting. Ada slot experimenting, di mana slot experimenting tu saya rasa ia perlukan beberapa jam, di mana saya akan cuba explain dalam bentuk manual dalam grup dalam grup Telegram kita. Di mana experimenting ini merupakan part of IBSE. Apa itu experimenting? Experimenting yang menyediakan soalan, hypothesis, menyediakan steps dan kemudian menyediakan laporan amali sains. Meaning to say the kids should record their findings and their science experiment itu. Tapi itu cabang lain dalam IBSE-nya dalam tajuk slot experimenting. Okay? Okay. So any more question? Okay. Kalau tidak ada persoalan untuk hari ini, ingat cikgu, you are always encouraged to ask me a question dalam grup kita, sebab ia dianggap sebagai satu perkongsian ilmu, the knowledge sharing session. Kalau saya perlukan pertolongan JU yang lain, I will ask the same question from them. Saya akan kongsikan kepada cikgu. Meaning to say, nanti saya akan teruskan lagi dalam grup nanti tentang slot-slot yang seterusnya yang sangat penting, terutamanya slot penghasilan RPH 5E. RPH 5E. Sebenarnya kalau persepsi saya secara cikgu saintifik, RPH 5E itu adalah sangat sesuai untuk sains sebenarnya. Very suitable for science lesson. But then oleh kerana PPD tak wajibkan, jadi tak salah kita teruskan dengan apa yang ada sekarang. Don't you worry about that. Sebab tiada arahan rasmi. Cuma it is good for us to know. Ia penting untuk kita mengetahuinya. Okay? So is there any more question? Cadangannya. Okay. Cadangannya mungkin kita mau pola jurnal dia nak. Ya. Kita kata mungkin kita ngupah kedai, mula buku jurnal seragam biak tahun 1, tahun 6, mesti tahun depan, tahun 3 kelak kah. Dapat beli saat kita panitia sains pun ada juga apa. Betul loh, very good question. Jadi macam pergi kios, beli je sialah.
Oh betul, very good question. Macam kan pada perlu pola refleksi tu apa, at least setiap muka surat ada refleksi pakai adanya ni. Oh, okay. Okay, good question. Sebenarnya seperti ownership jugalah sebenarnya, betul. Sebenarnya kalau diikutkan kita boleh suruh guna buku latihan yang biasa, buku nota biasa yang mereka ada. Tetapi kita nak menjadikannya sesuatu yang akan saya bincangkan sebab usul ini cadangan yang sangat baik. Menunjukkan ada satulah kata orang memang khas buku tersebut. Di mana jadi bila macam ni ia perlu akan dibincangkan ke peringkat pentadbir sebab kita akan menambah sesuatu ke dalam ke dalam senarai buku keperluan murid. Kita akan bincang lebih lanjut lagi dalam grup kita dan saya akan usulkan kepada pihak sekolah. Very good suggestion sebenarnya. Sebab betul, kadang-kadang bila ada buku biasa dengan buku special, murid rasanya lebih menghargai buku special tersebut. Okay, thank you. Is there any more question? Other question? Okay, saya round table Cikgu Kelvin, is there any question? I'm good, no. Okay, Cikgu Rismiati? Tiada. Okay, good. Cikgu Madam Lina? Tiada. Okay, good one. Cikgu Jeremy? Dadah. Okay. Cikgu Ivy? Tiada. Okay, good one. Cikgu Mas Mulyani? Saya Okay. So with that, kita tutup, we end our first session of IBSE sharing session, which is it has 20 slots actually. Ada 20 slot. So memang kita tak boleh nak jangka. Tetapi cikgu-cikgu ingat tak jadual KWL tadi? Ingat tak jadual KWL tadi? Dekat L sekarang, cikgu-cikgu dah boleh mula mengisi jawapan sekarang. You already know, what you already learn as macam for now. Sehingga sekarang, tuliskan dan screenshot letakkan dalam grup Telegram kita, boleh? Okay, dan soalan-soalan yang cikgu cipta tadi tu, yang soalan-soalan yang cikgu tulis tadi tu pun typekan juga. Nanti saya akan combine-kan, kita akan apa dia? tak ada Screenshot Screenshot. Salah kelakar kah? Type. Tangan kemudian screenshot dan letakkan dalam grup. Tulisan tangan pun tak ada masalah. Jeremy, tulisan tangan tolong betulkan sikit. Kelvin pun sama. Tulisan tangan tolong pasti saya boleh baca. Aduh. Okay. So with that, thank you very much for the time. Thank you very much for the question. Thank you very much for the attention. Thank you very much for the responses. Okay. So hope to see you again and I hope that you are healthy, stay safe. Then semoga kita berjumpa lagi. Then we will gain more knowledge together. Dan nanti kita akan bersua di dalam grup Telegram kita untuk closing minggu STEM kita. Okay, kita akan berjumpa dalam grup kita untuk closing tu dan kita tunggu sehingga kalau boleh saya nak tunggu sehingga minggu esei saya esei saintis saya. Esei saintis tu masih belum tamat sehingga 30 Ogos. Saya rasa selepas 30 Ogos tu barulah kita dapat collect semua nama murid-murid yang telah menang mengikut peringkat sekolah itu. Boleh cikgu-cikgu Kalau boleh put your thumbs up to the camera. Okay. Yeah, okay. So thank you very much. Okay, so with that, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bye. Dah tukar tudung dah. Muka Kak Ismi. Muka? Muka.